budak tu hilang, tapi suara budak tu masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ale Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, kisah seram kali ini berkaitan dengan beberapa orang pemuda yang baru saja masuk ke semester baru university, semester baru. So mereka ni boleh dikatakan sebagai senior lah, ya. Dan mereka tidak layak untuk tinggal di asrama, sebab biasanya asrama universiti ini diberikan kepada pelajar-pelajar yang baru lah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, mereka terpaksa menyewa rumah di luar universiti. Jadi mereka kumpullah beberapa orang rakan-rakan mereka, ya, berkumpul berbincang untuk menyewa rumah. Dan akhirnya mereka dapat rumah sewa berdekatan dengan universiti mereka. Dan rumah sewa tu berdekatan dengan hutan. Dan rumah sewa tu adalah rumah sewa lama. Jadi oleh kerana ingin berjimat, dan dekat dengan universiti, jadi antam sajalah ya. Mereka sewa sajalah rumah tu tanpa menyelidiki latar belakang rumah tersebut. Belum apa-apa lagi, di hari pertama mereka tinggal di rumah sewa tu sudah diganggu. Di antaranya gangguan pertama, seorang penyewa di rumah tersebut, dia ni haus. Haus, mau minum air. Jadi dia pergi ke dapur, dia buka peti ais, mau ambil air. Dan bila dia mau tutup peti ais, tiba-tiba dia nampak seorang budak tengah berdiri di tepi peti ais tu. Budak tu hitam macam orang minyak. Ya, terkejut dia. Astagfirullahaladzim. Dari mana budak ni datang, dia cakap kan. Terus budak tu lari. Jadi dia cuba kejar lah. Mau tahu siapa budak tu kan, tiba-tiba datang. Terkejut beruk dia nampak. Jadi dia kejar budak tu. Budak tu lari pergi ruang tamu. Dan bila dia kejar, budak tu hilang. Hai, dia cakap, mana budak tadi? Dia cari bawa kerusi di belakang almari. Dia cakap, mana budak tadi? Aku nampak budak tu betul-betul lari pergi ruang tamu ni. Mana dia? Jadi dia tidak puas hati, dia tanya kawannya, kamu nampak ke tadi ada budak? Dia cakap, budak macam berminyak, warna hitam. Dia cakap lari pergi ruang tamu ni. Kawan-kawannya cakap, mana ada budak-budak lagi, kita asyik tinggal di sini ni. Ya, kau jangan buat cerita ya, jangan buat cerita-cerita seram pula. Ya, jangan kau mau prank-prank pula. Mana ada orang di sini. Jadi dia berfikir, apa yang dia nampak tadi? Siapa yang dia nampak tadi? Ada khayalan kah ataupun fikirannya saja kah, bayang-bayangnya saja kah? Dia masih confused. Jadi salah seorang lagi rakannya pergi mandi dalam tandas. Tidak lama kemudian kawannya dalam tandas ni mengamuk, marah. Woi, siapa main-main lampu ni? Tapi mereka tidak peduli. Kenapa dia berteriak ni kan? Kemudian dia berteriak lagi kawannya tu. Woi, siapa main-main lampu ni? Aku tumbuk juga ni. Begitu marah kan. Dia off lampu hidup. Jadi mereka tengok switch lampu tandas tu lah, tiada siapa yang main, hanya on saja. Mereka biarkan sajalah rakannya tu mengamuk dalam tandas. Kemudian bila keluar, kawannya tu marah lagi. Siapa main-main lampu tu? Ya, kurang senang kah, dia cakap. Ya, main prank-prank pula. Belum apa-apa, kita belum merapat lagi, dia cakap main prank-prank. Kemudian kawan-kawannya cakap lagi, mana ada orang main lampu, kami semua dalam bilik ni. Kami dengar juga kau menyala, marah-marah, tapi tiada orang main lampu tu. Lampu tu pun hidup saja, tiada orang main lampu. Jadi kawannya pelik lah, dia cakap, aku tadi dalam tandas, lampu tu off hidup. Jadi mereka fikir positif lah, mungkin mentol tu ada masalah. Kemudian yang satu ni pula kaitkan, dia cakap mungkin budak yang hitam tadi tu. Kemudian diorang cakap lah, janganlah kaitkan dengan benda-benda mistik ni, mengarut lah. Tidak lama kemudian seorang lagi rakan mereka yang dalam bilik tengah sembahyang keluar dan marah juga. Woi, siapa ketok bilik sampai pintu nak pecah diketok tu? Kemudian semua berpandangan. Dia cakap, mana ada orang ketok bilik? Tiada pun kami dengar bunyi ketok bilik. Kami semua di sini. Ada, dia cakap, masa aku sembahyang tadi dia ketok, bong. Dia cakap, sampai nak terbongkar pintu tu dia ketok. Hilang kusyukku solat, dia cakap. Betul, kami semua di sini tidak ada orang ketuk pintu tu. Dan mereka saling berpandangan. Mereka kaitkan dengan gangguan budak, lampu padam tadi dan ketuk pintu. Dan mereka sudah ragu-ragu. Dan mereka rasa memang rumah tu berpuaka. Jadi oleh kerana sudah timbul rasa takut, mereka telah berbincang untuk semua ramai-ramai tidur di ruang tamu.
Mereka takut ada gangguan tu lagi. Jadi mereka pun malam tu semua tidur di ruang tamu. Takut ada gangguan lagi. Jadi tepat pukul 3 pagi, tiba-tiba mereka terdengar suara budak berlari-lari di bahagian dapur. Jadi salah seorang kawannya dibangun, bangunkan rakan-rakan dia, "Woi, bangun. Cuba kamu dengar betul-betul. Ada kamu dengar bunyi suara budak kah?" Bila cuba dorang diam, memang betul. Ada suara budak tengah lari di dapur. Jadi, semua berdebar, bulu roma orang kembang. Ya, orang cakap, betul suara budak. Dari mana budak ni datang? Jadi, oleh kerana ramai, kuranglah sikit takutkan. Tapi mereka cuba tengok siapa yang berlari di dapur. Dan bila mereka intai, memang dorang nampak ada seorang budak dalam keadaan gelap lah dapur tu, berlari-lari. Astaghfirullahalazim. Jadi satu orang rakannya cuba on lampu. Bila on lampu, budak tu hilang. Tapi suara budak tu masih ada. Apalagi seorang rakannya berteriak, "Hantu!" Semua terus keluar dari rumah tu, lari ke masjid berdekatan dengan rumah mereka. Ya, mereka tidur terus di masjid sampai subuh. Jadi subuh, heranlah pakcik-pakcik yang solat subuh kan, kenapa ramai budak pelajar pula, ya, pelajar universiti tidur di masjid ni, ada solat hajat kah? Kemudian pemuda-pemuda yang menyewa rumah tu ceritakanlah apa yang berlaku. Kemudian salah seorang jemaah masjid berkata, rumah yang mereka sewa tu adalah rumah bekas, ya, bekas terbakar pada zaman dahulu, dan seorang budak rentung mati dalam rumah tersebut. Tidak lama kemudian rumah itu dijual dan ada orang membeli rumah tersebut dan renovate untuk dijadikan rumah sewa. Dan mereka lah penyewa rumah tersebut. Jadi kemungkinan, ya, entiti yang mereka nampak, budak hitam yang mereka nampak, kemungkinan itu adalah jelmaan ataupun penyamaran syaitan jin, ya, untuk menakutkan orang yang menyewa di kawasan rumah sewa tersebut. Jadi guys, itulah dia kisah seram kita kali ini. Jadi pengajarannya, sebelum kita menyewa rumah, mana-mana rumah lah ya, selidiki dahulu. Kalau boleh kita baca doa, kita buat doa selamat ke apa kan, supaya tidak ada gangguan dalam rumah tersebut. Jadi setakat itu saja kisah seram kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Teruskan sokongan kepada channel Ali Bosku. Jumpa lagi. Assalamualaikum.